tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, akhirnya sekali lagi nama anak Dam Zainuddin ataupun sekali lagi nama Dam Zainuddin disebut. Ini adalah berkaitan dengan siasatan terhadap anak Dam Zainuddin. Namun ada satu kenyataan yang seperti menyalahkan SPRM. Apa yang berlaku? Ini satu artikel daripada Malaysia Kini bertarikh 23 Ogos. SPRM salah guna kuasa. Soal siasat anak Daim tanpa peguam. Anak kepada bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin, Wiradani Abdul Daim, didakwa di soal siasat SPRM selama beberapa jam tanpa kehadiran peguamnya semalam. Menurut peguamnya Rajesh Nagarajan, Wira dinafikan hak untuk mendapat perwakilan undang-undang walaupun beberapa kali memintanya dengan pegawai SPRM dan malah didakwa diancam untuk segera ditahan jika dia terus membuat permintaan itu. Rajesh berkata, Wira hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk soal siasat pada kira-kira 9.30 pagi semalam, berhubung siasatan terhadap bapaknya. Walaupun meminta beberapa kali, Daim tidak pernah dimaklumkan berkenaan kesalahan yang didakwa dilakukannya. Keseluruhan siasatan oleh usaha untuk mencari sesuatu oleh SPRM dengan diiringi dengan tuduhan tanpa asas secara berkala dihalakan kepadanya oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim di pentas politik, katanya dalam kenyataan hari ini. Menurut undang-undang, katanya, setiap individu berhak diwakili peguam dan penafian hak itu adalah pelanggaran ke atas hak yang dijamin dalam perkara 5/3 Perlembagaan Persekutuan. Rajesh berkata penafian hak diwakili itu serta dakwaan ancaman penahanan merupakan salah guna kuasa oleh SPRM. Ancaman penahanan itu tiada asas undang-undang dan dibuat untuk secara salah menakut-nakutkan Wira agar melepaskan haknya agar peguamnya ada ketika soal siasat. Ekoran tindakan angku, sembarangan dan menyalahi undang-undang oleh SPRM ini, Wira terpaksa melalui soal siasat berjam-jam tanpa kehadiran peguam, katanya, sambil menambah ia satu tindakan yang tak dapat diterima. Justru dia menggesa SPRM, Menteri Dalam Negeri dan Kerajaan untuk tidak lagi menafikan hak rakyat untuk mendapat nasihat perundangan. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah dengan ini pihak daripada Daim Zainuddin akan menyaman SPRM ataupun kerajaan? Nah, ini menjadi persoalan. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Akhirnya berkaitan dengan cerita panas, berkaitan dengan isu Muhyiddin Yassin, ucapan kontroversi Muhyiddin Yassin yang telah menjadi viral di media sosial dan menjadi buah mulut ramai orang. Akhirnya salah satu kepimpinan daripada pembangkang PN ataupun Bersatu tampil bersuara berkaitan dengan isu ini. Saudara-saudara, berkaitan dengan 115 SD pendedahan daripada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Zahid dah keluar kenyataan bahawa 10 ahli parlimen Barisan Nasional itu tidak termasuk di dalam SD tersebut. Zahid berkata hanya 105 SD yang menyokong Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri selepas PRU15 yang lepas. SD Muhyiddin ada klausa batalkan semua perjanjian sebelum PRU15. Akuan berkanun SD yang ditandatangani oleh semua ahli parlimen yang menyokong PN Muhyiddin sebagai Perdana Menteri selepas PRU15 mempunyai klausa yang membatalkan semua perjanjian sebelum pilihan raya, kata Bersatu. Ketua Penerangan Bersatu, Razali Idris, berkata bahawa kesahihan SD tersebut tidak boleh dipertikaikan. Razali berkata demikian
mengulas kenyataan Zahid Hamidi yang mempersoalkan kesahihan tersebut. Zahid salah. Kenapa? Karena SD yang ditandatangani oleh semua MP yang menyokong Muhyiddin mempunyai klausa bahwa semua dokumen yang ditandatangani sebelum ini berkaitan pembentukan kerajaan selepas PRU 15 adalah terbatal. Ini bermakna semua 115 SD yang PN serahkan kepada Istana Negara pada jam 1.28 petang 21 November 2022 adalah sah menurut Razali Idris. Sebelum ini Zahid berkata PN hanya mempunyai 105 ahli parlimen. Ini katanya karena ahli parlimen BN yang menandatangani 3 dokumen menyerahkan kuasa kepadanya sebagai presiden parti mengakui mana-mana kursi yang dimenangi adalah milik parti dan perjanjian untuk membayar denda 100 juta jika mereka keluar parti atau menyokong orang lain. Malah menurut Razali, dia yakin pengerusi Pakatan Harapan PH Anwar Ibrahim pada ketika itu tidak menikmati sokongan majoriti untuk mempertikaikan SD Muhyiddin. Adakah Anwar Ibrahim mempunyai lebih 112 SD pada masa itu untuk dilantik sebagai Perdana Menteri? Saya pikir tidak. Kenapa? Karena kalau Anwar telah mempunyai lebih 112 SD sebelum jam 2 petang pada 21 November 2022, yaitu tempoh masa yang ditetapkan oleh Istana Negara untuk penyerahan SD, dia tentunya berlari ke Istana Negara untuk mengangkat sumpah, katanya. Razali Idris membidas pihak yang mengkritik presiden partinya dengan mencabar Muhyiddin supaya mendedahkan nama-nama ahli parlimen yang menyokong dirinya menjadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum lalu. Sambil menasihatkan mereka supaya menutup mulut, Razali berkata, ahli parlimen BN tersebut telah diugut dan mereka perlu memberi keterangan di mahkamah jika Muhyiddin didakwa atas pertuduhan menghina yang di Pertuan Agong sebelum ini berhubung pelantikan Perdana Menteri selepas PRU 15. Muhyiddin dikatakan menyentuh kewibawaan Al-Sultan Abdullah ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong ke-16 ketika ceramah umum PRK Dun Nenggiri di Felda Perasu pada 15 Ogos. Namun menurut Presiden Bersatu, dia tidak dipanggil oleh yang di Pertuan Agong ketika itu untuk mengangkat sumpah. Untuk membantu siasatan polis terhadap ucapannya, dia menyerahkan 115 SD yang menyokong dirinya sebagai PM selepas PRU ke-15 pada November 2022. Akhirnya Muhyiddin telah memberikan SD tersebut kepada pihak polis. Persoalannya adalah, adakah selepas ini Muhyiddin Yassin boleh menjadi Perdana Menteri lagi? Dan Anwar Ibrahim akan ditumbangkan. Semua ini menjadi persoalan. Namun persoalan yang paling utama bagi saya adalah dedahkan siapa 115 SD itu, barulah rakyat puas hati. Apa komen Anda?